Pendapat kedua, golongan ini diwakili oleh ulama mazhab Hanafi yang berpendapat harus mengqasarkan salat di dalam musafir yang bertujuan maksiat. Jadi orang yang semayang masa pergi jom heboh tu dia ulama Hanafi tu. Yang yang apa buat kasar ni ketika musafir pakai seluar pendek kan, tapi semayang, itu orang Hanafi tu. Jangan pelik. Orang di Malaysia ni, kita boleh ada satu sangkaan ataupun persepsi yang tertentu pada orang-orang kita lah. Kita tengok orang contoh ni, perempuan-perempuan yang pakai pakaian yang tidak menutup aurat, yang keterlaluan seksi dan seksanya, dah seksi, seksa pula tu. Seksa bukan bagi dia, seksa bagi kita yang tengok kan. Tengok banyak kali kan haram. Jadi nak tengok sekali yang harus tu terpaksa tahan mata tu. Jegil nak bagi harus tu kan. Tengok sekali kan tak berdosa. Jadi tahan mata tu supaya tak kelip kali kedua. Kelip kali kedua kan dah rugi tu. Tak tengok mazir pula kan. Dia seksa bagi kita menengok ni. Di sini kita akan tengok budaya biasa perempuan-perempuan yang dengan eyeshadownya, dengan apa kritik dan sebagainya, yang sengkat-sengkat pakaian dia, itu kita kata ni mesti tak semayang kan. Kalau dalam perjalanan ke tempat kerja ni mesti confirm tak semayang. Sebila nak ambil semayang dengan muka make up tebal sampai 5-6 hasta tu kan. Masih bila dia nak cuci make up, nak make up balik masa pejabat dengan rambut dah sebegitu cantik macam sarang burung tempura je dia punya kepala tu kan. Macam mana nak semayang? Di sini kita boleh persepsi begitu. Saya bagi contoh negara jiran lah, Indonesia. Mohon maaf kalau ada warga Indonesia ataupun keluarga yang ramai di sana, sebab saya pun belajar mazhab di sana. Budaya tu saya dapat tengok. Sana, saya rasa tuan-tuan yang biasa pergi pun akan sedia maklum. Jangan tuan-tuan sangka yang pakai mini skirt tu tak semayang. Silap-silap semalam dia semayang tahajud. Kita pun tak semayang tahajud. Saya biasa pergi dekat dekat kawasan Jakarta Selatan. Ada satu tempat di kawasan Jakarta Selatan tu, ada nama tempat di Lebak Bulus. Situ saya selalu pergi, ada macam ada kawasan Giant Cafe untuk beli barang dapur masa saya belajar di sana. Barang-barang sana pun ada Giant, ada Cafe juga. Jadi masa sebulan sekali saya kena pergi ke sana nak beli barang-barang susu sebagainya. Produk-produk daripada Malaysia kan banyak di Giant sebagainya. Dia pergi semayat turun bawah di surau tu. Jadi ada surau juga di bawah tu. Terkejut saya tengok. Kita kalau orang kita masuk surau, pertama sekali surau masjid kita ni kan ada pemisah antara lelaki perempuan. Paling kurang pun satu tirai kan. Oh, dia tak ada pemisah dah. Ini bukan puak pemisah ni. Ini terus sekali ram aja. Lepas tu yang masuk, saya boleh kira dia pakai tudung. Dengan lain macam dia punya kaedah dia. Itu dah pelik dah. Ada yang sangat pelik lagi. Dia semayang tutup sikit je kepala dia. Sampai saya tanya dia, awak ni mazhab apa? Kan? Saya nak tanya juga dia, sebab saya belajar tidak boleh semayang lah keadaan aman, boleh tak tutup aurat. Dia kata saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kata jemaah mana kamu ikut ni? Kan? Dia kata kenapa bapak duk pening-pening kepala fikir dia kan? Dia ni paling kurang ada juga semayang. Daripada kat luar ni yang pakai tudung pun tak semayang. Saya fikir betul juga kan. Dia pula ceramah kat saya kan? Sudah tak terbalik kan. Tapi itulah. Dia benda-benda begitu bukan kita nak mengharuskan, tapi walaupun hujahnya seolah-olah logik dan munasabah, tetapi logik dan munasabah tidak boleh kita sangkutkan dengan akal dan syariat. Tak semuanya syariat ini dia tak semestinya bersangkut dengan logik. Logik dia datang setelah dalil dan nas yang sahih. Kalau kita nak kira logik akal tuan-tuan, maka ibadah kita ni semestinya dan semuanya tidak akan ngam dan serasi dengan kita. Macam tu ambil semayang kan. Kita dah ada wuduk, kemudian kita terkentut umpamanya, daripada munasabahnya, bila kita dah terkentut, kita nak memegang mushaf Quran ataupun kita nak kembali beribadah, baik semayang sunat maupun semayang yang fardu, kita kena ambil semayang lah kan. Kalau nak kira logik, buat apa ambil semayang? Basuh punggung sudahlah kan. Sebab yang kentut ni kan punggung, tak ada kena mengena lah. Punggung yang kentut, muka tu kena basuh kalau ikut logik kan. Jangan kira logik. Logik ni takkan boleh sama, takkan boleh mendampingi syariat.
Logik boleh datang tetapi setelah dalil dan nas serta hujah-hujah yang diberikan berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita nak mengukur logik, ya. Baik. Golongan ulama mazhab Hanafi, ni dalilnya, ya. Yang berpendapat boleh mengkasarkan salat di dalam musafir dan bertujuan maksiat beralasankan dengan dalil-dalil yang berikut. Pertama, ya, Imam Hanafi mengambil dalil umum boleh qasar salat, dalil yang sangat biasa, tidak lain tidak bukan daripada surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Jadi tuan-tuan kena pegang dalil ni. Bukan untuk tujuan maksiat ni, bukan, tapi maknanya kalau orang tanya apa dalil mengkasarkan salat ketika musafir, ni dalil. Ini memang dalil umum. An-Nisa 101. Ingat tu je. Maknanya bila kamu musafir atas muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkasarkan, memendekkan sembahyang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat ke atas lisan Nabi ketika berada di kampung halaman sebanyak 4 rakaat dan ketika bermusafir sebanyak 2 rakaat. Hadis ini muncul di dalam bentuk umum dan tidak terikat dengan musafir untuk melakukan ketaatan atau maksiat. Kerana itu ia kekal di dalam bentuknya yang umum. Tambahan pula, dengan syarat orang musafir itu tidak melakukan maksiat adalah nasakh. Nasakh ni maknanya sudah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sahih kerana khabar ahad tidak boleh menasahkan Al-Quran yang sabit secara qat'i, ya. Begini cerita dia, begini, ya. Mudah fahamnya begini. Imam Abu Hanifah kata ayat An-Nisa 101, ayat kefarduan umum tentang jamak, tentang kasar ini, dalam ayat ni Imam Abu Hanifah kata tak ada pun sebut untuk urusan maksiat tidak dibolehkan. Cerita secara umum je. Allah kata musafir atas muka bumi maka tak berdosa mengkasarkan sembahyang. Imam Abu Hanifah ambil nas ini. Dan juga ketika Rasulullah SAW menerima kefarduan salat dan juga pensyariatan kasar ini, Allah beritahu secara umum. Qasar sembahyang 4 jadi 2. Ketika sudah bermukim, yang 2 tu akan kembali kepada sedia asal, jadi 4. Masa musafir 4 jadi 2. Masa tak musafir yang 2 tu jadi 4 semula, sembahyang tamam, sembahyang yang penuh. Tak ada pula dalam nas ataupun hujah ini Allah kata, ya, kalau musafir 4 jadi 2, tapi dengan syarat jangan buat maksiat. Tak ada. Jadi ketika itu Imam Abu Hanifah kata, ya, boleh ataupun diharuskan, ya, tidak menjadi masalah kita musafir maksiat dengan keadaan kita qasar sembahyang. Pertama, ya. Yang kedua, alasan Imam Abu Hanifah kata pada asalnya musafir bukanlah satu perkara maksiat. Sebaliknya maksiat berlaku setelah atau semasa musafir itu berlaku. Di konanya begitu pula. Kita kalau boleh kona-kona itu kan sedap juga kan. Imam Abu Hanifah tapi kita jangan salah faham, ya. Jangan kita berprasangka buruk pula pada Imam Abu Hanifah yang kita kata loya buruk Imam Abu Hanifah ni kan, ya, dia kona begitu pula. Bukan. Ini ijtihad ulama. Dan apa yang Imam Abu Hanifah fikir ini daripada ra'yu dan juga ijtihad beliau yang sudah sekian lama memakan masanya. Sebab itulah mazhab ini rahmat bagi orang Islam sebenarnya. Bukan nak cerita Imam Abu Hanifah ni melampau pula dah, dia pendapat dia seorang-seorang, berani pula dia kata hujahnya kan logik juga dia kata ni, ya. Musafir itu musafir, maksiat ya. Musafir itu berjalan, maksiat tu perkara buat jahat. Yang berjalan tu ada dia punya ketentuan perjalanan dia. Maksiat tu ada ketentuan maksiat. Senang cerita beginilah, maksiat dengan perjalanan tu lain-lain package. Dia buat maksiat, dia akan terima dosa atas maksiat yang dia buat. Boleh faham? Dalam pada masa yang sama, dia berjalan tu kerja lain. Berjalan tu ada dia punya rukhsah dan etika serta prosedur dia sendiri. Dia keluar belanja, dia menghabiskan masa, penat lelah dia, walaupun tujuan maksiat lain huraian. Ya, maksiat dia akan terima dia punya bahana ni. Contoh macam sembahyang. Sembahyang baik, guna baju curi, pakai jubah, pakai serban, bukan main tinggi lagi serban dia,
tapi curi punya. Jubah bukan main melirik lagi, tapi curi. Semayang sah tak sah? Semayang sah. Semayang itu sah. Kerana apa namanya, yang kita pakai ni, yang penting menutup aurat. Tidak pula kata syarat sah semayang tu baju tu bukan baju curi, kan? Jadi maknanya semayang tu sah, tapi akibat curi tu kita kena tanggung. Itu lain-lain cerita. Awak semayang dapat pahala semayang, ya? Awak semayang selesai kefarduan semayang tu selesai, tapi awak mencuri itu awak tu kena tanggung. Begitu juga dengan Abu Hanifah kata benda ni. Awak musafir, nama musafir boleh kasar. Apa tak luat? Apa salah tak boleh? Abu Hanifah kata, kan? Nama pun dia musafir, jarak dah lepas, ya. Tapi soal dia nak buat maksiat mana-mana boleh berlaku. Abu Hanifah kata. Kalau kita tak musafir pun kita boleh buat maksiat. Tu kan seronok pula kita mendengar Abu Hanifah kata, kan? Bila tu sporting pula Abu Hanifah ni, kan? Mula rasa nak berkawan dengan dia pula, kan? Jangan tuan-tuan, saya tak tanggungjawab tuan-tuan nak buat ni, saya cuma mengajar je, tuan-tuan akan jawab apa yang tuan-tuan buat. Jangan kata saya dulu mengaji mazhab, tanya Ustaz Jaafar lah. Masa tu saya tembak lah tuan-tuan, saya mazhab ni untuk membuka minda, kita kena buat benda yang yakin dan ada nas. Mana-mana nak buat pun boleh. Kan saya kata pada awal, mazhab tidak salah, imam tidak salah, sebab kita ni orang awam yang sifat kita tak lari daripada taklid dan apa namanya mengikut ijtihad ulama. Selagi mana kita buat sesuatu perkara, kita akan bertanggungjawab dengan perkara tersebut. Bagi saya, kalau tuan-tuan kata tetap nak ikut Abu Hanifah, bagi saya pun tak salah. Saya dah alasan sendiri. Sebab betul lah dia kata, kan? Kasar itu musafir. Maksiat ada dosa tak? Dosa tertanggung lah. Tu je. Bukan maknanya kalau kita musafir buat maksiat, kita kasar solat, dosa maksiat tu hapus tak? Awak kasar itu rukhsah untuk awak musafir. Tapi maksiat awak buat, dosanya tetap dikira. Kan? Ya? Tengok cerita Piramli. Cerita Piramli tu, si Sudin, kan? Si Sudin cerita punya lapuk ke, dia datang lambat kerja, kan? Kan datang lambat. Bos dia tanya, apa lambat? Jam rosak. Potong RM2, kan? Lepas tu bos dia nak pergi, bagi balik RM2. Tadi potong ni bagi pula. Yang potong tu tak potong. RM2 ni ganti jarum jam tu, kan? Kan cantik jawapan itu. Itu mazhab tu Hanafi tu, Aw kama qala, makna ibarah saja. Maknanya yang RM2 tu aku potong akaun kamu hujung bulan, yang RM2 aku bagi ganti jam tu lagi supaya tak lambat. Makna kan canggih juga pengajaran tu. Baik cerita dulu ada juga mazhab Hanafi kat situ, kan? Cerita sekarang tak mazhab mana dia masuknya, Baik.